Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengajar topik mesin tahun 6. Mesin adalah kita kaitkan dengan teknologi yang awak dah belajar masa awak tahun 4. Okey, tahun 4 awak dah belajar teknologi. Teknologi bawah dia ada mesin. Maksud cikgu, mesin ni adalah sebahagian daripada teknologi. Jadi maksud dia pun lebih kurang je. Okey, kita tengok maksud. Okey, kita ada dua jenis mesin iaitu mesin ringkas dan mesin kompleks. Okey, untuk mesin ringkas maksudnya adalah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan lebih cepat. Okey, sama macam teknologi. Ingat lagi tak? Teknologi adalah alat ataupun alat yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Okey, jadi ini adalah maksud untuk mesin ringkas. Okey. Cuba awak lihat, lihat dan perhatikan gambar raja berikut. Okey. Kita tengok ya, gambar raja yang pertama ni, kita tengok ada banyak kotak-kotak yang tersusun dengan elok di atas rak-rak sampai tinggi ke atas ni. Okey, awak rasa boleh ke manusia buat sendirinya? Okey, boleh ke dia angkat kotak tu, panjat rak-rak ni, letak ke atas barang-barang tu? Okey, boleh ke? Okey, mestilah tak ya. Dia mesti perlukan sesuatu alat. Okey, yang bawah ni pula adalah lampu jalan. Okey, lampu jalan kalau ni rosak ni, awak pernah tengok ke orang panjat tiang lampu ni, lepas tu dia tukarkan mentol lampu yang dah rosak ni? Tak ada kan? Okey, jadi apa yang manusia tu ataupun apa yang orang tersebut lakukan? Dia menggunakan satu alat. Okey, gambar yang ketiga ni cikgu saja tunjuk bangunan pencakar langit. Okey, nak tunjuk kebanggaan negara kita KLCC ni. Okey, KLCC ni bangunan ni kita panggil pencakar langit sebab dia tinggi. Okey, macam mana manusia boleh buat bangunan yang terlalu tinggi ni? Okey, so maksudnya semua benda ni mesti perlukan alat. Okey, yang untuk membina bangunan yang kompleks ni mestilah lebih banyak alat yang digunakan. Alright. Jadi alat-alat tersebut bermula daripada mesin ringkas. Okey. Di sini kita ada 7 jenis mesin ringkas. Okey. Kita ada skru, gear, sata condong, roda dan gandar, takal, baji dan tuas. Kita akan pergi satu persatu. Alright. Okey, untuk skru. Okey. Skru merupakan sata condong berlingkar yang dipanggil berbenang. Okey, sata condong. Sata condong tu macam dia berbentuk sengit macam tu lah. Okey. Jadi dia berlingkar di sekeliling alat tersebut. Okey. Macam ni pada permukaan pada mulut botol ni. Ni ada berbenang dia. Okey. Mana yang ada berbenang ni ini kita panggil berbenang ni mesti ada skru. Ada konsep skru kat sini. Okey. Fungsi skru ni okey adalah untuk menyatukan atau menggabungkan dua kepingan objek. Okey, kalau digabungkan dua objek maka dia menggunakan konsep skru. Okey, cuba awak perhatikan sekeliling awak. Ada tak skru yang digunakan berhampiran dengan awak? Alright. Okey, seterusnya kita pergi ke satah condong. Bila kita sebut satah condong, perkataan condong tu menggambarkan benda yang sengit Okey, sengit macam ni. Ni condong. Okey, satah tu dia macam permukaan. Okey. Dan satah condong ni kita boleh gambarkan yang paling selalu kita nampak adalah slide ataupun gelungso. Okey, gelungso di playground tu. Okey. Permukaan yang dicondongkan dengan kedua-dua hujung pada ketinggian yang berbeza. Maksudnya satu tinggi, satu rendah. Okey, fungsi satah condong ni adalah untuk memudahkan kita menggerakkan beban ataupun mengangkat beban mengalihkan beban dari satu aras ke aras yang lain. Okey, ini satah condong. Ini tangga kita nak bawa daripada bawah ke atas, atas ke bawah macam tu. Okey, ini adalah jalan melingkar yang menaiki bukit pun menggunakan konsep satah condong. Okey. Cuba awak bayangkan kalau bukit ni dia tak ada satah condong. Okey, dia terus terik naik ke atas. Boleh ke bas ni memanjat bukit tersebut? Okey, mesti agak sukar jadi satah condong ni dikira kategori mesin ringkas juga.
Okey, seterusnya kita pergi ke tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod. Ni kat sini ada sebatang rod yang bergerak. Rod ni bergerak pada satu titik tetap. Pada satu titik tetap. Yang sini je tetap. Okey, iaitu fulcrum. Okey, jadi daripada sini awak mesti faham bahawa pada bahagian fulcrum ni mesti dia tetap, tidak bergerak. Okey, jadi fungsi dia adalah untuk membantu mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Okey, dia nak angkat ataupun nak gerakkan objek. Okey, so pada tuas ini biasanya ada 3 bahagian, iaitu bahagian beban, bahagian daya dan bahagian fulcrum. Mesti ada 3. Jadi awak kena kenal pasti. Okey, ketiga-tiga bahagian tersebut. Okey, beban ni adalah bahagian yang kita nak jalankan kerja tersebut. Benda objektif kita terhadap alat tersebut. Okey, contohnya macam alat tu macam ni, alat tu untuk membuka penutup botol. Jadi penutup botol itu adalah beban dia. Okey. Daya pula adalah bahagian di mana kita pegang alat tersebut. Okey, di mana kita pegang di situlah ada daya. Okey, macam ni di kawasan sinilah ada daya. Okey, yang ni pada tangan ni dia pegang alat ni. Kat sinilah ada daya. Okey, yang ni pula okey, walaupun ada dua bahagian tempat dia pegang, tapi awak perlu tahu yang fulcrum adalah sesuatu yang tetap, tidak bergerak. Okey, jadi kita kena tengok kalau kita mengemop ataupun menyapu sampah, bahagian yang tetap mestilah yang bahagian atas. Okey, supaya kita nak stabilkan pergerakan batang mop ini. Okey, yang daya ni yang kita gerakkan batang mop ini. Alright. Okey, terdapat 3 kelas. Okey, yang ni adalah tambahan. Okey, dalam buku teks tak ada, tapi yang ni sebagai tambahan untuk awak. Okey, nanti awak akan belajar juga nanti. Okey, terdapat 3 kelas. Untuk tahu 3 kelas ni, awak hafal lah ni nama si Fulan ni namanya Fuad bin Daud. Okey, Fuad bin Daud. Kita ambil nama huruf depan dia. F Fuad, B bin D Daud. Okey, F untuk fulcrum, B untuk beban, D untuk Daud. Okey, kenapa kita ambil F, B, D? Yang maksudnya untuk kelas pertama, fulcrum mesti berada di tengah. Untuk kelas kedua, beban mesti berada di tengah. Untuk kelas ketiga, Daud mesti berada di tengah. Okey? Contohnya awak tengok dalam situasi yang pertama ni, pembuka tudung botol ini. Okey? So dekat sini kita kena pasti fulcrum adalah di sini. Sebab apa? Sebab dia tidak satu titik yang tidak bergerak. Okey, beban adalah perkara yang kita nak settlekan kerja kita. So penutup botol ni yang kita nak settlekan. Okey, daya pula adalah di mana tempat kita pegang. So bila dah susun macam ni, kita tengok siapa kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah dia beban. So kalau beban kat tengah-tengah, kelas ke berapa? Kelas kedua. Okey, kat sini pula kita kena pasti fulcrum yang tidak bergerak, beban perkara yang kita nak settlekan dan daya tempat kita pegang. Okey. So kita dah susun macam ni. Daya, fulcrum, beban. Siapa di tengah? Tentulah fulcrum. So kalau fulcrum kat tengah, kelas ke? Kelas pertama. Okey, kat sini pula beban. Kita nak mop lantai, jadi mop yang bawah ni lah beban dia. Okey, fulcrum ni yang tetap ni adalah tempat yang tidak bergerak. Okey, daya yang kita gerakkan, kita pegang dia. Okey, fulcrum, daya, beban, daya di tengah. So dia adalah kelas ke-3. Okey, faham Awak perhatikan di sekeliling awak. Okey, dia tidak semestinya bentuk jongkan-jongkit ini. Okey, tetapi kalau ada alat yang mengamalkan konsep fulcrum, beban, daya, dia adalah tuas. Okey, awak kena kenal pasti. Tengok di sekeliling kita Okey, seterusnya adalah takal. Okey, takal ni senang aja. Okey, biasa awak nampak. Okey, dekat sekolah lagi dekat. Sebab apa? Sebab ada dekat tiang bendera. Okey, ia terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak balas. Okey, fungsinya untuk mengangkat dan menurun dan menarik beban apabila seutas tali dilalukan pada alur tersebut. Okey, boleh kita tengok kat sini ada alur. Ini alur dia. Okey. So kat sini ada tali. Kalau kita tarik tali ni, dapatlah kita angkat beban. Okey, fungsinya sebenarnya sama macam satah condong. Kita nak mengangkat satu-satu beban daripada satu aras ke aras yang lain. Okey.
Biasa yang kita nampak lihat adalah di crane. Kat crane memang perkara asas dia adalah mesti ada takal. Okey, kalau tak ada takal, tak adalah nama dia crane. Okey, ni dekat kapal layar. Kita boleh tengok ni takal dia untuk menurunkan layar atau menaikkan layar. Okey, so takal ni senang je. Okey, seterusnya roda dan gandar. Apa tu roda? Roda tu roda lah yang benda yang berputar. Okey, benda yang berputar tu roda. Gandar. Gandar tu apa? Gandar ni dia punya rod ni Rod. Okey, batang ni kita panggil gandar. Okey. So maksudnya kalau ada roda, biasanya pada kereta kan, yang tengah-tengah ni roda, ni gandar, kat sini ada lagi satu roda. So yang tengah-tengah rod ni yang menyambungkan antara dua roda ni kita panggil gandar. Okay, tapi dalam konsep yang ini, gandar tu asalkan ada rod ni kita panggil gandar. Dan sesuatu yang berputar kita sebut sebagai roda. Fungsinya untuk menggerak atau memutarkan sesuatu. Okay, kita kena kaitkan, mesti putarkan alat tersebut barulah namanya roda dan gandar. Okay, kita perhatikan spana ni. Macam mana ia berfungsi? Mestilah kita kena putarkan spana ni barulah skru ni ataupun alat, cikgu tak pasti nama dia apa. Macam skru lah. Okey, penutup tayar ni akan terbuka. Okey, so dia kena putar. Okey, ni gandarnya. Rod ni adalah gandar. So perbuatan memutar itu adalah seperti roda. Tidak semestinya mesti ada roda. Tetapi kita ambil perbuatan memutar itu. Okey, sama juga macam piliai ni. Okey, piliai ni kita nak buka dan tutup dia, kita pusingkan dia. Betul tak? Tengah-tengah dia gandar. Okey, yang tempat kita pusing tu kita sebut roda sebab dia berputar. Okey. Yang ni langsung tak ada rodanya, tetapi perbuatan kita memutarkan pemutar skru menggunakan konsep roda dan gandar. Ni gandar dia lah. Okey, roda dia adalah yang berputar ini, perbuatan memutar ini. Okey. Okey, seterusnya adalah baji. Kalau awak biasa makan kentang wedges dekat KFC tu, mesti awak boleh terbayang baji ni macam mana. Baji tu macam tu lah. Macam kentang wedges tu, bentuk triangle macam tu. Okey, awak tengok ni bentuk triangle. Okey, kapak ni sebenarnya bentuk triangle kalau kita tengok. Dia macam di bahagian, kalau kita tengok bahagian depan ni, dia macam bentuk triangle. Okey, mempunyai satu atau dua satah condong. Dia ada satah condong. Nampak satah condong ni? Ni satu je. Okey, satah condongnya. Kalau macam kapak ni ada dua. Satu sebelah sini, satu sebelah sana. Okey. Yang tajam hujungnya. Confirm belakang hujung dia tajam. Okey, tu baji. Okey, fungsinya untuk memisah, memotong, menggerakkan, memegang, memberhentikan objek. Okey, apa saja yang boleh memotong mesti ada baji. Berikan contoh lain alat yang boleh memotong. Apa lagi? Selain daripada kapak ni. Cangkul pun boleh potong juga. Okey. So apa lagi? Cuba awak fikirkan. Banyak kat rumah kita ni. Okey. So yang terakhir adalah gear. Gear ni dia adalah roda atau silinder yang bergigi. Okey, tahu tak roda? Roda ni macam ni roda. Dia macam bulat pipih ni roda. Okey, tetapi dia bergigi. Nampak gigi dia panjang-panjang ni ni. Macam banyak senggat ni. Okey, banyak senggat ni. Okey. Ni sebenarnya kat sini ada gear. Okey, dan dia bergigi. Okey. Kat sini macam roda dan dia bergigi ni. Nampak gigi dia kecil-kecil ni kan? Ni gigi dia. Okey, kita sebut gigi dia. Okey, gear ni ada juga bentuk silinder. Silinder tu bentuk yang lebih panjang sikit. Cikgu tambahlah silinder tu macam mana. Kalau awak tak ingat bentuk silinder. Kejap ni. Cancel sekejap. Sorry. Cikgu tambah bentuk silinder. Mana silinder cikgu? Ni silinder. Okey. Ni silinder. So maksudnya kat sini ada gigi-gigi dia kat sini. Okey. Tu silinder yang bergigi. Kita sebut sebagai gear juga. Fungsinya untuk mengubah arah dan mengubah kelajuan pergerakan. Okey. Untuk ubah arah dan ubah kelajuan. Okey. Yang ni adalah liquid paper punya. Kita boleh nampak dalam ni kan. Digunakan gear. Okey. Yang ni dalam jam. Okey. Untuk mungkin kelajuan yang berbeza kan.
saat lain. Apa namanya? Jarum jam lain, jarum minit pun lain. Okey. Kelajuan pergerakan dia berbeza-beza. Okey. Lagi di mana lagi yang kita boleh jumpa gear? Kenderaan. Ada kenderaan contohnya basikal, motor, kereta. Kereta tu ada gear kan? Gear 1, gear 2. Sekarang ni sampai gear 7 pun ada. Okey, yang ni kita gunakan gear. Gear ni biasanya dia tak gunakan satu roda ni saja, tidak. Okey, mesti sekurang-kurangnya 2. Okey, dan sekiranya awak tengok gear ni, sekiranya gear yang besar ni bergerak melawan arah jam, maka gear kecil ni akan bergerak ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Dia pergerakan mereka sebelah-sebelah ni berbeza, terbalik. Okey, yang besar ke kiri, yang kecil ni ke kanan. Macam itulah dia berfungsi. Kena pasti, kena ingat macam mana nak kenal setiap mesin ringkas tersebut. Okey? Alright, seterusnya adalah kita tengok dalam buku teks ni kan. Kita tengok dia. Alamak, cikgu dah bagi jawapan. Okey. Okey, seterusnya ini adalah eksperimen Eksperimen ini kalau awak tengok dia ada satu beban blok kayu beban yang sama. Okey. So yang ni adalah neraca spring. Awak tahu tak fungsi neraca spring? Okey, neraca spring fungsinya untuk menyukat jisim sesuatu objek. Okey. So macam mana selalu digunakan dekat pasar-pasar. Kalau awak perasan ni kat pasar ataupun dekat kat kawasan yang orang jual ikan ke, dia akan gantungkan macam ni. Lepas tu digantung ikan. Jadi dia tengoklah berapa jisim ikan tersebut. Okey. So dalam eksperimen ini, okey, dia ada dua situasi di sini. Okey, situasi pertama dia nak tarik beban ni. Okey, nak naikkan beban ni daripada satu level menggunakan sata condong. Okey, Raja A ni pula tanpa menggunakan sata condong. Okey, dan dia cuba tarik beban tersebut. Okey, sama ada dengan sata condong atau tanpa sata condong. Okey, kaedah menarik sata condong. Kaedah menarik beban. Kita ada sata condong dan tanpa sata condong. Okey, sekarang dalam eksperimen ini, PM dia apa? PM dia kaedah menarik beban. PB dia adalah bacaan neraca spring. Okey, ni PM dan PB. Okey, awak dah kenal pasti PM dan PB. Cuba kita fahamkan apa yang dia nak buat sebenarnya. Okey, dia nak bacaan neraca spring kalau kita gunakan sata condong ataupun tanpa sata condong. Okey, awak rasa ramalkan kaedah yang manakah yang memberi bacaan neraca spring yang paling banyak, paling besar, paling tinggi. Okey, Raja yang menggunakan sata condong ataupun tanpa menggunakan sata condong. Okey, mestilah tanpa menggunakan sata condong. Okey, sebab nak angkat ni, cuba awak bayangkan kalau kita nak angkat beban tanpa menggunakan alat apa-apa, sudah tentu ia agak sukar. Okey, so yang ni digunakan sata condong, maka bacaan untuk sata condong ni adalah lebih rendah berbanding tanpa sata condong. Okey. Mengapa? Di soal pula, kenapa agaknya tadi kamu katakan bacaan yang manakah lebih tinggi? Jadi kamu kata Raja A yang mempunyai bacaan lebih tinggi. Okey. Yang tanpa sata condong mempunyai bacaan lebih tinggi. Kenapa? Okey. Cuba cari jawapannya kenapa. Ingat soalan mengapa kita mesti kaitkan dengan inference. Inference dia tanya awak sebab. So kalau dia nak sebab, kamu tak boleh berikan sebab daripada gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ini kamu tak boleh beri. Okey, jadi kamu tak boleh beri jawapan kerana kaedah A tidak menggunakan sata condong. Okey, tak boleh. Okey. So what kalau tak gunakan sata condong? Jadi kenapa? Jawapan dia sebenarnya adalah kaedah
tanpa menggunakan satah condong menyebabkan tarikan graviti lebih berbanding kaedah kaedah dengan satah condong. Okey, kita kaitkan dengan tarikan graviti. Okey, faham? Tu soalan inference. Maksudnya kat sini kita tak nampak tarikan graviti dia. Tapi itulah jawapan dia. Alright. Cuba jawab soalan kebat ni pula. Jika mesin roda dan gandar dipasangkan pada blok kayu pada Rajabi, dipasang blok kayu pula. Ramalkan bacaan pada neraca spring. Agak-agak bacaan spring bertambah atau berkurang? Mestilah berkurang. Okey, kenapa? Kerana roda dan gandar mengurangkan daya geseran. Okey, itulah jawapan dia. Okey, bukannya kerana menggunakan mesin ringkas. Tidak. Okey, jangan beri jawapan menggunakan mesin ringkas. Sebab kita tahu itu memanglah mesin ringkas. Okey. So, kesimpulan dia apa? Ingat kesimpulan kita ada 4 kaedah. Okey, kita nak gunakan kaedah yang berapa? Nombor berapa? Okey. Kita akan gunakan kaedah nombor 2. Apabila, maka. So, ini cikgu bagi jawapan. So, jawapannya macam ni. Apabila menggunakan satah condong untuk menarik beban, maka bacaan neraca spring semakin berkurang. Okey, ni jawapan dia. Okey, faham? Okey, kalau faham, bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke mesin kompleks. Tadi dah mesin ringkas. Okey, mesin kompleks ni lagi senang. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. So, kalau ada satu alat ni, dia mempunyai lebih daripada satu. Maksudnya ada 2, ada 3 ataupun lebih mesin ringkas. Kita sebut terus sebagai mesin kompleks. Okey. Perhatikan basikal ni. Cuba nyatakan apakah mesin ringkas yang terdapat pada basikal. Okey. Kita ada roda dan gandar. Kita ada gear. Ada skru. Okey. Bagaimana pula dengan pengetik kuku? Pengetik kuku dia boleh potong kan? Jadi kalau potong tu ada apa? Ada baji. Lagi? Ada tuas. Ni? Ada skru. Okey, yang ni pula. Nampak dia putar ni, ada apa putar ni? Ada roda dan gandar. Yang beralur ni skru. Okey. Lagi dia boleh sharpen the pencil. So dia tajam So kalau tajam ada apa? Ada baji. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni dia ada boleh cocok ni. Jadi dia ada apa? Ada baji. Kat sini ada skru. Lagi dia pusing tak? Nak gunakan dia kena pusing kan? So, kalau pusing ada apa? Cari jawapan awak, ya. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.